ada this one. First dark, M equals to 0. M equals to 1. Okay, sama juga bawah ni. M equals to 0. M equals to 1. Okay, itu labeling dia lah. Okay. Kalau dark, M over 2 lambda D over D. Okay, so remember lah Y2 maksudnya Y2 bright maksudnya adalah M equals to 2. So distance dia adalah so this is what we call as Y2. So ni nak recap sikit lah apa yang kamu belajar hari tu. Keluar ke dekat screen kamu Okay, right. So tu contohnya lah. Okay, lepas tu kamu tahu M tu number of order M is number of order. Okay, M is number of order and then lambda is wavelength lah. And then D adalah distance daripada screen to slits kamu, this is D. And then D kecil adalah separation between slits, okay? So tu nak recap balik lah untuk yang double slit kan. Pasal ada satu lagi equation iaitu, ni saya akan ingat, recap sampai kamu ingat Sampai this one, kita ada this one, kita ada this one. So this is what we call as delta Y, this is what we call as delta Y, okay? Distance between two consecutive, dua fringes yang bersebelahan, sama ada bright bersebelahan, okay, ni delta Y ataupun dark bersebelahan, okay, mesti bersebelahan tau, okay. Di mana formula dia adalah delta Y equals to lambda D over D, okay. So itu adalah untuk 8.3 kamu belajar tu saja kan. Okay, so sekarang ni misalkan cuba buat latihan lah, okay. This one kamu tengok je lah dulu tengok formula dia, okay, and then kalau tak sempat salin tak apa, nanti Miss kasih Okay, so kita akan cuba buat latihan tutorial, okay. Okay, so this one okay. Okay, so kita baca soalan yang sama. Okay, in a young double slit experiment, so kita tahulah ni double slit punya So, bukan yang single slit tu tau, ini yang dua slit, bukan satu slit. Dia cakap the seventh dark fringe is located 0.025 meter to the side from the center bright fringe on the flat screen. Okay, so dia cakap dia nampak 7 dark fringe tu distance dia daripada center adalah 0.025. Okay, di mana which is 1.1 meter away from the slits lah. Okay, the screen. Okay, Miss tuliskan kat sini. D adalah 1.1 meter. Okay, dia adalah distance daripada screen dengan from screen to slit. Okay, and then this one is Y, tak tahu Y yang keberapa. Miss buat je YM sama dengan 0.025 meter. Okay, and then dia cakap the separation between the slits is sekian. So tulislah this is D 1.4 times 10 to the power of negative 4 meter. Okay, soalan minta the wavelength. Okay, so kita pun lukislah kalau kita newbies kan. So ni ada center bright M equals to 0. Ni kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kena tambah lagi. Okay, so this one katalah ni center bright kan. And ni kita kira lah. Dia nampak ada 7 daripada center bright. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 lah tu 7. Jadi kita tengok labeling M dia So ni first dark M equals to 0. So ni second dark M equals to 1. Jadi ni adalah M equals to 2. M equals to 3. M equals to 4. M equals to 5. M equals to 6. Jadi itu adalah daripada sini ke sini kita pada sebagai Y6. Okay.
Walaupun dia cakap dia nampak 7 dark fringe, okay? So kita pun buatlah kan. Formula untuk dark tadi adalah ym is equals to m plus 1 over 2 lambda d over d. Jadi ini adalah y yang ke-6. Tu 6 campur 1 per 2. Lambda nak cari. D kita adalah 1.1 over 1.4 darab 10 kuasa negatif 4. And then kita tahu Y6 kita adalah sama dengan 0.025. Okay. So nanti kamu tekanlah kalkulator, kamu akan dapati lambda kamu sama dengan 4.895 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okay. So this one is straightforward, tapi dia akan jadi salah kalau kita letak M tu sama dengan 7. Okay. Yes. Ya. Kenapa dia, boleh ulang tak kenapa dia 6? Kenapa dia 6? Okay, jawab tak apa. Okay. Boleh. Dia cakap dia nampak 7 dark fringe is located to the side of the center bright fringe. Maksudnya dia nampak satu side ni dia nampak 7 dark fringe. Okay. So kalau kamu ingat, kalau kita labelkan yang double slit ni kan. Okay. So kita labelkan kalau bright, center bright, M sama dengan kosong. Okay. And then masuk first dark, M sama dengan kosong. Okay. Kenapa kita start, kalau daripada double slit ni kita memang start M sama dengan kosong. Tapi sebab dia tak ada central dark kan, jadi first dark kita adalah M sama dengan kosong. Okay. Jadi untuk jawab soalan kamu Joel. Okay. So walaupun kita nampak 7, tapi sebab M dia starting dengan kosong. Okay. So ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Walaupun nampak 7, tapi M kita sama dengan 6 sebab dia start daripada kosong. Okay ke Joel? Okay, faham sudah. Okay, faham Okay. Tapi kalau soalan tu cakap perkataan macam the seventh order. Okay, kalau nampak je order, perkataan order tu ataupun M sama dengan 7. Ini memang straightforward, dia bagi tahu kita M sama dengan 7 lah. Okay. So kalau nak cakap ni kat sini, kalau dia cakap perkataan order ataupun dia memang bagi terus M sama dengan 7, maka kita letak dia sama dengan Y7 lah. Okay. Tapi kalau dia cakap dia hanya nampak sahaja, jadi kamu kena manually kira berapa M dia tu. Okay. So itulah teknik menjawab. Kalau order, letak je terus nombor dia. 7 order, maka M sama dengan 7. Okay. Tapi kalau dia cakap 7 dark fringe, dia cakap dia nampak saja 7 dark fringe tu, then we have to manually calculate M kita berapa. Okay. Right. Okay. So Miss teruskan boleh? So, okay je. Dia simple calculation but tak tahu nak substitute apa kan. Itu yang selalu buat mistake tu carry forward. Okay, maksudnya tak dapat markah sebab satu kesilapan saja. Okay, lepas tu kita pun teruskanlah dengan the next question. Still 8.3. Okay. Ni Miss kasih tahu jawab soalan dengan skema ni kat Google Classroom. Andai katalah tak sempat nak salin. Okay, let's try to do number 2. Okay, baca soalan ni betul-betul. Okay. So we have 2 parallel slits are illuminated by light composed of 2 lights. Maksudnya slits tu, dia adalah 2 parallel slits. So slits tu adalah bersebelahan kali Okay. So and then dia kena disinarkan oleh cahaya yang ada 2 wavelength lah. Okay. And then dia cakap satu wavelength tu, okay, salah satu wavelength tu adalah nilai dia adalah 645 nano darab 10 kuasa nanti 9 And then dia cakap the other wavelength tak tahu, okay, unknown. And then cakap on a viewing screen, okay, kat screen tu, okay, katalah kita ada 2 slit. So eksperimen tu ada 2 slit. Lepas tu ada 2 cahaya lalu and then ada satu screen lah. Okay. So akan dapat 2 result lah kat situ sepatutnya, okay. On a viewing screen, okay, the light with wavelength this one produces its third order. Nampak tak perkataan third order? Maksudnya kita tahulah third order bright, maksudnya dia cakap pasal bright tapi YM sama dengan 3, okay? Order je ambil je terus, okay? Third order bright at the same place where the light with wavelength
lambda B produces its force dark fringe. Force dark fringe produces. Tapi ni dia tak cakap perkataan order. Jahat kan benda lah ni kan? Okay. So dia cakap kat situ. Okay. Fourth order dark fringe tak apa. Nanti kita tengok Okay, dia nak cakap kat situ. Okay, katalah kita ada bright kan. Y sama dengan 3 lah kat sini kan. So kita perlu kislah. Y sama dengan 3. Okay, katalah this one is our center bright. Okay. Okay, assume lah dia same size Sekejap Katalah ini center bright, M sama dengan 0, M sama dengan 1, M sama dengan 2. So ni M sama dengan 3, okay? Okay. Lepas tu kita cakap, okay, yang dekat wavelength lambda T tu pula dia producekan force dark fringe. Okay, dia nampak force dark fringe, so kita perlu kislah force dark fringe Force dark fringe, so maksudnya katalah kita ada, force dark fringe, katakanlah Okay, katakanlah kat sini kita ada this one. Katalah ni adalah center bright, M sama dengan 0. Yang ni adalah first dark, M sama dengan 0. Second dark, M sama dengan 1. M sama dengan 2. Lepas tu ada satu lagi lah kali kan. Ni M sama dengan 3, okay. Dia cakap, where the light of wavelength lambda B produces its force dark fringe. Okay, kalau force dark fringe maksudnya ni adalah first dark, second dark, third dark and fourth dark kan? Betul tak? So ni adalah second dark, ni adalah third dark, ni adalah fourth dark. Okay. So kalau kita cakap pasal fourth dark maksudnya dia cakap pasal Y3 lah kat sini So ni Y3 tapi untuk dark fringe. Okay. Okay, dia cakap, apa yang dia nak cakap kat situ? Dia cakap, the third order bright fringe yang datang daripada sini, dia cakap dia dapati, kan dekat screen tu kan ada dua result kan? Dia cakap, at the same place where the light with wavelength B produces its fourth dark fringe. Maksudnya kat sini adalah, yang ni kan bila dia katalah dia dekat screen yang sama. Okay, so misalnya kamu faham apa yang Syubi sampaikan. Dia cakap the M sama dengan 3 bright tu overlap dengan M sama dengan 3 M sama dengan 3 dark. Dia adalah tempat yang sama dia dapatinya. Okay, so sekarang ni the fringe are counted relative to central or zero bright fringe. Maksudnya misalnya kamu faham apa yang dia cakap ni. Okay, dia cakap third order yang ni kan, third order dark fringe ni didapati overlap dengan M sama dengan 3 fourth dark fringe. Okay. So, Miss ambil balik bandalan ni, Miss overlap dia Okay. And then soalan nak minta apa? So, soalan nak minta what is the unknown wavelength. Maksudnya dia nak lambda B tu berapa. Okay. Disebabkan dia overlap dekat tempat yang sama. Jadi kita boleh cakap distance dia daripada center adalah sama. Dan jadi Miss boleh cakap Y3 yang daripada bright ni. Okay, sebab dia overlap kat tempat yang sama kan. Jadi distance dia daripada center mesti sama. Mesti sama dengan Y3 daripada dark tu. Okay. So Miss boleh samakanlah mereka. And then Miss tahu equation untuk bright adalah M lambda D over D. Equation untuk dark adalah YM equals to M plus 1 over 2 lambda D over D. Jadi Miss samakanlah mereka. So ni M lambda D over D is equals to M plus 1 over 2 lambda D over D. Jadi ini dia guna wavelength A. Yang ni dia guna wavelength B. So kita boleh carilah wavelength A dengan B kita. Okay, tapi disebabkan screen tu adalah screen yang sama. Jadi D kita mesti boleh potong. D kita mesti boleh potong. D boleh potong. Okay. And then dia cakap two parallel slits. Maksudnya slit tu mesti same size. Jadi kita boleh potong D ni juga. And then kita boleh masukkan
3 lambda A tadi adalah 645 darab 10 kuasa negatif 9. Yang ni 3 plus 1 over 2 lambda B. Okay. So, kamu tekanlah kalkulator. Kamu akan dapati lambda B kamu sama dengan 5.53 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okay. So, that's how you do it lah. Okay, siapa tak faham boleh tanya Okay, kamu boleh salin. Okay, kamu ingat je kalau ada dua fringes tu overlap dekat same place, maksudnya distance dia daripada center mesti sama sebab Y ni adalah distance daripada M yang keberapa, M yang ketiga kepada center bright. Okay. Tengok ni distance daripada sini ke center bright, yang ni adalah sama. Okay. So Y3 sama dengan Y3 dark sama Y3 bright. Okay. Okay, rasanya Miss nak recap 8.3 yang tu je kot. Lepas tu nanti Miss akan the rest is nanti sampai kot. Abaikan Miss Okay, so Miss move on boleh? Siapa yang dah habis salin boleh cakap. Miss. Okay, thank you. So kita move on. Itu adalah yang dah berselit 8.3. So kita masuk the next subtopic. Nanti kita panggil ni ikut. Kejap Okay, so this one adalah yang thin films tu. Ingat tak thin films tu yang tujuan kita belajar subtopik adalah tahu ketebalan thickness of the thin film. Okay. Thickness of thin films. Okay. Yang kita belajar, kita ada dua case kan. Satu kita cakap dia in phase ataupun kita cakap dia anti phase. Okay, macam mana kita nak tahu di in phase anti phase tu nanti kita tengok soalan. Okay. So kalau in phase kita ingatkan formula constructive interference dia tu, yang maksudnya yang kita tengok contohnya macam bubble kan, air bubble. Ada bubble kan. So kalau kita ada nampak ada colour tu dekat bubble tu, soap bubble tu, so kita cakap berlakunya constructive interference lah. Di mana formula dia adalah 2 NT equals to M lambda. Okay, tapi kalau kita nampak bubble tu tak ada colour, so kita cakap dia adalah destructive interference lah. Okay. So iaitu formula dia adalah 2 NT is equals to M plus 1 over 2 lambda. Okay. Sama juga anti-phase pun ada constructive dengan destructive interference. Nanti kita tengok case dia apa. Tapi formula dia akan jadi terbalik kan. Dia akan jadi 2 NT equals to M plus 1 over 2 lambda. Ini akan jadi 2 NT is equals to M lambda. Okay. So kamu ingat formula yang tu. Nak tahu di in phase atau anti phase tu. Nanti Miss bagi tahu ikut soalan dia macam mana. Okay. So, and then ada extra note satu lagi tu yang kamu kena tahu yang Miss cakap tu kan. Kalau refractive index tinggi ke refractive index rendah, so kita cakap dia ada pi phase difference. Kalau N rendah kepada N tinggi, kita cakap sama dengan kosong. Okay, itu nanti kita tengok apa benda lah ni kan. Okay. So, we'll try to do the next question, okay? Untuk subtopik ni, okay. Right, so kita teruskan okay. Right, kita baca soalan ni sama-sama, okay. So, light from a sodium lamp with a wavelength of, so dia kasih kita wavelength 598.3 darab 10 kuasa negatif 3. Ni siapa yang tak sempat salin ni nanti kita akan sentiasa tengok okay. So dia kasih kita wavelength is shown to shine untuk past tense. Shown normally on the soap film. Okay, soap film maksudnya yang bubble tu lah. Okay, so kita ada bubble kan. So we have air, we have thickness, the thin film iaitu bubble tu. And then kita akan masuk dalam tu adalah air balik kan, udara. Bukan air tahu udara. So kita pun buatlah, okay.
Dia cakap the soap bubble film tu ada refractive index of 1.4. Film tu maksudnya lapisan nipis So kita tengah cakap pasal lapisan nipis bubble tu, okay? So kalau kita buat, so dia nak determine the non-zero minimum thickness which is appears dark. So kalau appears dark, so kita tahulah berlakunya destructive interference, okay? So dia tak ada colour-colour dia tak nampak apa-apa pun, okay? So kita pun tengoklah nak tahu dia in phase ke ataupun anti-phase. So kita akan buat yang layer tu kan. So kita ada daripada udara N sama dengan 1 kepada lapisan nipis soap film kita iaitu refractive index dia adalah 1.4 and then kembali kepada udara, okay? So kita akan buat yang macam ni kan. Reflected light tu daripada sini ke sini. Okay, ni jumpa daripada kecil ke besar. Jadi ada pi phase different. Okay. And then satu lagi. Daripada sini ke situ. Jumpa daripada. Ini adalah satu Jumpa daripada besar ke kecil. Besar ke kecil jadi dia zero kan. Jadi difference. Pi difference between them adalah pi. Okay. Jadi kita cakap ni adalah anti-phase. Okay. Macam tu lah kita tentukan dia sama dia in phase atau anti-phase. Okay. Kalau kat sini pi, jadi pi tolak pi zero. Kalau zero kita panggil dia sebagai in phase. Okay. So dia tak ada phase difference. Okay. Ini dia ada phase difference sebanyak pi. Katalah kawan ni start daripada situ tapi kawan tu start daripada sini. Okay. So this is what we call as pi phase difference ataupun anti-phase. Dia tak sama phase. Okay. Kalau dia punya ni sama dengan kosong, baru kita cakap dia in phase. In phase maksudnya dia start sama. Okay, macam tu. So, destructive interference untuk anti-phase kita akan guna yang mana Kita akan guna this one kan. Anti-phase destructive interference. So, we are going to use 2 anti M lambda. Okay, so kita pun masukkanlah. 2 anti is equals to M lambda. So, remember we want to find the thickness. Okay. And then nama pun thickness of the film, maksudnya yang tengah-tengah ni lah thickness of your bubble tu berapa. So kita akan guna refractive index 1.4 lah. And then T nak cari and then dia cakap selalu M tu adalah M yang paling minimum tau. Kan dia cakap non-zero minimum. Obviously kamu tak boleh letak M sama dengan kosong. Okay. Kamu akan letak sama dengan 1 lah minimum next to kosong. Okay. And then lambda kita dah ada iaitu 598.3 darab 10 kuasa negatif 9. Okay. So kamu tekan calculator, you will get your answer to be 2.14 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okay. Let's record kan. Okay. So okay kan. So kalau kita ada equation 2 NT equals to M plus 1 over 2 lambda, barulah M minimum kita boleh letak sama dengan kosong, okay? Tapi kalau M lambda, mestilah minimum tu sama dengan 1. Kalau kamu letak kosong, tak adalah dapat jawapan. Okay, so that's how you do it for this question. Okay, lepas tu kita akan move on. Satu lagi soalan pasal ni nombor 4 ni. Okay, kamu take note boleh kalau soalan tu kan, soalan this one yang Miss cakap pasal minimum thickness tu. Okay, kita akan assume M sama dengan 1 for this equation ataupun M sama dengan kosong for this equation. Okay, bila dia cakap perkataan minimum tu tahu. Okay, kalau minimum tu maksudnya kamu masuk kalau equation 2NT equals to M lambda, kamu masuk M sama dengan 1. Kalau equation 2NT equals to M plus half lambda, kamu masuk M sama dengan kosong. Okay? Bila berjumpa perkataan minimum tu. Kalau soalan tu tak cakap pasal minimum, maka kamu kena figure out sendiri berapa M kita. Okay? Could be 1, could be 2, could be 3. Okay? Which is the next question ni lah. Kamu akan faham lepas ni kot insyaAllah. Okay, kita try cuba buat soalan seterusnya. Okay? Okay, right. So, a thin film of aceton, tak tahu aceton tu alkohol kot. Bukan. Apa-apa je lah. So kita ada thin film of aceton iaitu N sama dengan 1.25. Quotes, dia quotes ni protects lah, quotes a thick
glass plate. Okay, so kita ada thick glass plate. Okay, so maksudnya maybe ni meja kot, plate. Okay, kita ada meja, katalah glass N sama dengan 1.5. Lepas tu dia melindungi glass plate tu iaitu 1.25. Okay. So ni kita ada N sama dengan, bawah ni N sama dengan 1.5 lah. Jadi yang dekat luar tu mesti udara iaitu N sama dengan 1. Okay. 1. Okay. So walaupun dia tak cakap tapi kita assume dia udara lah kat luar tu. Okay. Sebab kita selalunya dekat sekeliling udara kan. Okay, dia cakap the white light is incident normal to the film. Okay. And then dia cakap in the reflection, fully destructive interference occurs at, okay, dia cakap fully destructive interference, okay, masa lambda sama dengan 600 nanometer. Okay. Waktu ni dia cakap dia tak nampak apa-apa bayangan lah. Okay. Sebab destructive interference kan. Okay. And tapi pada wavelength, lepas tu mula-mula dia tak nampak ada bayangan. Maksudnya tak ada apa-apa reflection. Lepas tu kalau dia move sikit dekat tempat lain, dia nampak tiba-tiba ada bayangan pula. Sebab berlakunya constructive interference pula. Tapi kat sini, maybe cahaya yang masuk tu lambda yang lain. 700 darab 10 kuasa into 9 meter. Okay. Faham tak apa Miss cuba cakap ni? So mula-mula katalah kita nampak ada meja ni, kena kod ni kan. So mula-mula dia nampak tak ada apa-apa reflection sebab dia cakap destructive interference. Okay. Tak ada apa-apa reflection tu maybe sebab cahaya yang masuk tu lambda dia sekian iaitu 600 nanometer. Lepas tu kata kalau kamu beralih tempat, lepas tu tiba kamu nampak ada reflection pula, ada warna-warni pula dekat meja tu. Okay. Sebab maybe kamu nampak pada pandangan yang berbeza and then cahaya yang masuk tu pun pada wavelength yang berbeza. Okay. Iaitu wavelength 700 nanometer. Okay. So nak cakap ni kat situ, kita boleh nampak sesuatu benda tu kadang-kadang dia ada reflection, kadang-kadang tak ada reflection. Okay. Bergantung kepada wavelength cahaya kamu yang masuk tu. Okay. Different wavelength akan menghasilkan different reflection. Okay. Tapi thickness of the film tentu tetap sama. Okay. Jadi kita nak tahu berapa thickness of your acetone film ni. Okay. So this thickness we want to know. Okay. Jadi mesti ada something sama dengan something. Okay. First apa-apa pun kita tentukan dulu dia in phase ke ataupun anti phase. Okay. Sebab kita dah tahu dah dia destructive dengan constructive kan. Okay. So kita tentukan dulu dia in phase ke anti phase. So kamu tengok ni daripada rendah ke tinggi jadi ada pi phase different. Okay. Lepas tu cahaya mungkin ada berjaya masuk dalam. Okay, and then dia reflected daripada rendah ke tinggi. Jadi ada pi phase different. Okay. Jadi kamu buat perbezaan phase different antara mereka adalah kosong. Jadi kita panggil ni sebagai in phase. Okay. So in phase kita tahulah kita nak guna formula yang mana Okay, jadi yang ni kan. So I think kita tahu untuk destructive interference. Kalau in phase kita akan guna formula ni lah kan. 2NT is equals to M plus 1 over 2 lambda. Ini pula 2NT is equals to M lambda. Okay. Kan sebab kita belajar sebelum ni kan. M lambda. Okay. Ingat tak yang in phase tadi tu. Kalau in phase constructive interference 2NT M lambda. Destructive interference 2NT M plus 1 lambda. Okay. Okay, so we know lah we have to use this formula. Tapi we have a problem. Remember we want to find the thickness, okay? We want to find the thickness, okay. And then, tapi kita tak tahu pula M dia tu sama dengan berapa. Sebab tengok dia tak cakap pasal minimum dekat sini. Jadi kita tak boleh assume yang ni M dia sama dengan kosong, yang ni M dia sama dengan 1, okay? So, tapi kita tahu, kita boleh samakan this equation. Kenapa kita boleh samakan? Sebab 2NT ni adalah benda yang sama kan? Betul tak? Sebab ini adalah 2N kita yang tengah-tengah tu 1.25 T nak cari sama dengan M plus 1 over 2 lambda. Ini pula 1.25 thickness sama dengan M lambda. Okay? Jadi yang ni dengan yang ni sama kan? Jadi kita boleh samakan mereka iaitu I think we could make
M plus 1 over 2 lambda is equals to M lambda, sebab Miss nak tahu dia M yang ke berapa. Sebab soalan dia tak mention pasal minimum. So I cannot just assume M ni sama dengan kosong, ni M dia sama dengan 1. Okay? Cuba kamu salin tu dulu. Okay, lepas tu cuba kamu fikir kita nak letakkan lambda apa dengan lambda apa kat situ. Okay, so this one. Okay, so we don't know the M. I think we could find the M, kan? So I think we could make it like this. I think good. So kita tahu M dia berapa. So kita biar je M the unknown. Plus 0.5 lah, 1.2. And then daripada lambda ni tadi, this is lambda yang ni kan, kita guna lambda ni kan. Yang ni kita masukkan dia 600 darab 10 kuasa negatif 9. This one is M. Yang formula 2 NTM lambda ni kan, kita guna this one kan, 700. So ni kita boleh selesaikan kot. Darab expand dia 600 darab 10 kuasa negatif 9M campur dengan 600 bagi 2, 300 darab 10 kuasa negatif 9 is equals to 700 darab 10 kuasa negatif 9M. Okay. So ni pindahkan dapat 300 darab 10 kuasa negatif 9 sama dengan 700 darab 10 kuasa negatif 9 tolak 600 darab 10 kuasa negatif 9M. Jadi 300 bagi 100, M kita sebenarnya sama dengan 3. Okay, cuba kamu salin tu. Okay, siapa tak faham boleh tanya Don't be shy. Okay, jadi kita dah tahulah. Okay. M ni sama dengan 3. M ni pun sama dengan 3. Tapi kita nak cari the thickness kan. The thickness. Jadi macam mana nak cari thickness tu? Anyone has any idea? Substitute saja. Okay, good Joel. So kita boleh guna either this formula or this formula. Okay. So you can use either one. Okay. Dua-dua akan dapat thickness yang sama. Okay, katalah Miss nak guna formula this one kan. So I'll use this one. So 2 NT is equals to M plus 1 over 2 lambda. So 2 1.25 T is equals to 3 plus 1 over 2 lambda kita 600 darab 10 kuasa negatif 9. So this your T you get 8.4 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okay. So nak guna ni pun boleh. Okay. 2 NT is equals to M lambda. So 2 1.25 T is equals to 3 700 darab 10 kuasa negatif 9. So you also get the same answer. Okay. So that is for 8.4. So dah belajar 8.3, 8.4 dan then kita ada lagi 2. I hope I can sempat ajar. Okay. Miss nak ajar. Okay. Okay Miss teruskan boleh So Miss akan teruskan dengan diffraction by single slit.
Ni nanti Miss tak sempat nak salin. Okay, dah sempat salin So, Miss teruskan dengan 8.5. Lepas tu 8.6. Okay, Miss teruskan kehidupan kita dengan 8 point. Tak sempat salin bagi tahu-tahu, macam diam je. Okay, this one pula diffraction by single slits. Okay, sekarang ni kita ada light. Tak tahulah kenapa Miss lukis light macam tu kan. YOLO. So, lalu light tu lalu satu slit saja. Okay. So, and then dia akan form pattern yang macam ni kan. Yang tengah tu besar. Kan. Kita panggil ni center bright. M sama dengan kosong kan. Lepas tu kita ada yang gelap. Okay. Lepas tu dia punya size fringes tu pun makin berkurang. And then dia punya kecerahan tu pun makin berkurang. Okay. Dark tu tak dark tapi cerah tu makin berkurang And then this one. This one, okay. Okay, and then kita labelkan dia macam mana Kita labelkan dia. Ni yang beza dengan double slit tau. Okay, kita ada center bright sama dengan kosong. Kita ada first bright. M sama dengan 1. Ni samalah macam yang double slit tadi. Second bright, M sama dengan 2. This one is also the same tapi bahagian bawah. First bright, M sama dengan 1. Second bright, M sama dengan 2. Okay. Tapi ini yang bezakan dia dengan double slit di mana. Oh, kita tak guna M sorry. Miss always forgot we use N. Sebab nak bezakan dengan double slit. N. Tapi ini yang bezakan. The major difference adalah this one, first dark, kita cakap N dia sama dengan 1. Okay? Bukan sama dengan kosong macam double slit tadi First dark dia terus N sama dengan 1. Why is that? Miss pun tak tahu. Tapi kita ikut je lah Orang tu suruh buat macam tu. And then this one, third dark, N sama dengan 3. Sama juga. This one is first dark, N sama dengan 1. Second dark, N sama dengan 2. Third dark, N sama dengan 3. Okay. So, kita ada juga equation bright dengan dark. Okay. So, dia akan terbalik lah kat sini So, bright akan jadi yn equals to, dia tadi m lambda, sekarang n plus 1 over 2 lambda d over a. This one akan jadi yn is equals to n lambda d over a. Okay. So this one sama juga. This is distance daripada slit to screen d. And then a kita lah this one slit width. Slit width, kelebaran slit kita. Okay. Okay, lepas tu kita akan cuba buat soalan lah Pasir, I think. Is it pasir? And lepas tu ada lagi kita nak buat. Ada lagi equation yang kita nak recap. Oh, ada lagi kan? Kita ada satu lagi equation. A sin theta is equals to m plus 1 over 2 lambda. A sin theta equals to n lambda. Okay? And then kita ada formula satu lagi iaitu untuk kira kelebaran this one. Okay. Width of center bright iaitu kita panggil dia W W is equals to 2 lambda 2 lambda D over A. Okay. Nah, ni kamu kena ingat lah. Ini dia tak kasih dalam exam. And then dia suka sangat tanya pasal width of center bright ni. Okay, so Miss teruskan So kita ada 1, 2, 3, 4, 5 equation untuk single slit. Okay, let's try to do the first question. Boleh kan?
Miss teruskan sebab kita nak recap formula je. Kamu dah ada penota ni Okay, so let's try to do this question. Ni soalan pasti Okay. So we have light from two sources. Again, ni soalan macam tadi tu, dia ada dua wavelength. Okay, passes through a 0.5 mm wide slit. So dia kasi kita information A sama dengan 0.5 darab 10 kuasa -3 meter. Okay. So two sources mesti ada dua wavelength. Okay. And then a screen is placed 2 meter behind the slit. So dia kasi D sama dengan 2 meter. Okay. So what is the yang ni kan satu ni konsep ni. Okay. What is the condition for diffraction pattern to be observed on the screen? Ini kamu hafal lah So apakah untuk macam mana kita nak make sure yang kalau kita sinarkan cahaya tu kita boleh nampak pattern yang macam ni. Okay. We can see the diffraction pattern. Okay. Syaratnya adalah daripada definisi yang kamu salin hari tu iaitu the slit width A equal to the wavelength. Okay. Ini ada maksud diffraction awal-awal tu. Okay. So maksudnya cakap size wavelength tu size wavelength pula. Size A kita ni dia lebih kurang size macam panjang wavelength kamu supaya dia dapat masuk lah. Okay. So kita cakap the slit width approximately tak semestinya kena equal, approximately lebih kurang equal to the wavelength. Itu konsep lah. Okay. Okay, and then barulah yang kedua ni soalan berbentuk PSPM tu lah Ini dia akan tanya C1, C2 get UPS lah. Okay, right. Okay, so let's try to do the question. Okay. Dia cakap the second bright fringe from a 633 nanometer light source sebab dia two sources jadi mesti ada dua wavelength. Okay, dia cakap lambda 633 darab 10 kuasa -3 meter. Dia nampak second bright fringe. Tak tahu M yang keberapa kan. Tapi nampak second bright fringe. So I'll try to draw it. Sebenarnya kamu dah dapat agak dah by this time. Tu N yang keberapa. Sorry bukan N M yang keberapa sebab Okay, let's say lah this is our center bright, isn't it? N sama dengan 0. So dia nampak second bright fringe. Second bright fringe maksudnya adalah from the center N sama dengan 1, N sama dengan 2. Okay? Jadi kita tahu sebenarnya ni adalah N sama dengan 2 iaitu Y2 lah. Okay? Okay, overlaps. Okay? Maksudnya ada satu lagi third dark fringe from an unknown light source. So kita ada satu lagi wavelength. Which kita tak tahu wavelength tu berapa. And then kita tak tahu dia N yang keberapa. Tapi dia cakap third dark fringe. Okay, third dark fringe maksudnya mestilah katalah kita ada this one center bright hitam. So ni adalah N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Okay. So kita cakap dia overlaps maksudnya overlap macam tu. Okay. So kalau kamu ingat macam tu je lah. Kalau kita ada satu fringe overlap dengan satu fringe maksudnya distance dia daripada center mesti sama. Okay. So ni kita bisa cakap Y2 sama dengan this one akan jadi N sama dengan 3 lah kat sini. Iaitu ini adalah Y3 daripada unknown light sources. Dia adalah daripada dia overlap kat tempat yang sama. Jadi distance dia daripada center bright mesti sama. Okay. So nak cakapnya kita boleh samakan mereka lah. Sama macam tadi tu kan Y2 sama dengan Y3. Tapi ini untuk bright. Ini untuk dark. Okay. Okay, I hope you understand apa maksud soalan ni. And then dia minta the wavelength of the unknown source. Dia nak tahu wavelength tu berapa lah. Okay. So kita boleh tahu kan formula. Sebenarnya kamu tak payah sketch pun tak apa. Sebab kamu dah tahu lah kalau dia overlaps. Maka dia lah, kita boleh equalkan mereka. Sebab Y ni lah distance daripada center tu sama. Okay. And then this one. Sebenarnya kamu dah boleh agak dah. Kalau kita cakap pasal single slit. Kalau dia cakap second bright dia tu maksudnya mesti N sama dengan 2.
And then kalau dia cakap third dark fringe tu mesti N sama dengan 3. Okay? Kan? Sebabnya kita boleh dapat daripada gambar rajah ni. Okay, daripada center bright, kalau dua bright fringe maksudnya first bright fringe, second bright fringe N sama dengan 2. Kalau third dark fringe maksudnya first dark fringe N sama dengan 1, second dark fringe N sama dengan 2, third dark fringe N sama dengan 3. Okay? So ni memang straightforward dah lah, cakap terus 3 ataupun 2. Kalau yang double slit je yang kamu kena kira dark dia tu berapa. Miss harap kamu faham Okay. So kita tahu formula bright tadi adalah Yn equals to N plus 1 over 2 lambda D over A. This one untuk bright. Kita balik Kalau dark, dia akan jadi Yn is equals to N lambda D over A. Okay. So ni kita buatlah 2 plus 1 over 2. Lambda kita tahu 633 darab 10 kuasa negatif 9. Negatif 9. Ini pindah sikit. D ada sudah kan? Miss buat je lah D over A. Okay, sama dengan 3 lambda nak cari D over A. Tapi disebabkan dia guna setup eksperimen sama, jadi nilai D dengan A dia mesti sama. Okay. So ni akan jadi 2 campur 1 per 2 2 per 5 lah kan dah. Okay, so lambda kita akan dapat sama dengan 527 tak nak. Boleh lah. 527.5 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Okay. Okay. Siapa dah habis salin bercakap nak discuss the last satu topik. Tunggu sekejap. Boleh kot. Sambil sikit masa kot. Maybe habis kot 3-5 minit kot. Okay. Lagi nak bincang. Rasanya macam tu je. Oh, boleh lah. Miss. Okay, Miss teruskan. Okay, so kita dah belajar 3 benda. Nak belajar the last one. Iaitu diffraction grating. Diffraction grating, okay. So diffraction grating ni sama juga. Dia adalah cahaya, light. Tadi tu diffraction by single slit. Maksudnya ada satu bukaan saja. Tapi grating ni dia ada banyak bukaan lah. So selalu dia letak dekat satu tempat. Yang ni kan, okay, dia akan pamerkan. Ni ada banyak grating kat dalam ni. Okay, so dia katalah, yang ni katalah kita punya N tu sama dengan 100 lines per sentimeter. Maksudnya dekat 1 sentimeter panjang bendala ni kita ada 100 lines. So ada 100 bukaan dekat situ. Okay. Lepas tu dia akan pamerkan result dia. Result dia macam ni Dia akan ada sama size tu. Macam yang double slit. Okay. Yang dia macam tu. Okay. So dia same size. And then kita panggil dia, ni adalah center bright, N sama dengan 0, first bright N sama dengan 1, second bright N sama dengan 2, okay. Tapi untuk diffraction grating, we only discuss about bright saja. Okay, bright je. And then satu je formula yang kita akan guna iaitu D sin theta is equals to N lambda. Okay, so kita tak discuss pasal dark fringe lah. And then apa hubungan D dengan N? D adalah 1 over N, okay. Ataupun N sama dengan 1 over D. Okay, ini saja formula yang digunakan untuk diffraction grating, okay. So kita cuba buat soalan untuk diffraction grating pula lah, okay. Right, so let's try to do the question, okay. Sekejap nak padam bendala ni. Okay, so satu je formula iaitu D sin theta N lambda, okay. Okay, let's try to do the question, okay. So a monochromatic light from a helium neon laser of wavelength
633 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Is incident normal to the diffraction grating. So bila kita nampak perkataan diffraction grating tu, so kita tahulah satu formula je kita akan guna, iaitu d sin theta and lambda. Okay. So if the grating consists of 5,000 line per centimeter, so dia kasi kita nilai n. N adalah number of lines per centimeter. So ni dia kasi 5,000 line per sentimeter, iaitu 10 kuasa negatif 2 Okay. Lines per meter. So n kita sebenarnya sama dengan 5,000. 10 kuasa negatif 2 tu naik atas jadi 10 kuasa 2 lah. Okay. So itu cara matematik untuk tulis daripada ayat tu kepada nombor dia. So calculate the angle at which the second order maximum. So nampak perkataan order tu kita tahulah order is n, second is 2, maximum sebab kita only discuss on the bright fringes. Okay. So dia nak angle berapa. Jadi kita buatlah d sin theta is equals to n lambda. Okay. So ini sangatlah straightforward. Tapi dia akan selalu orang akan salah pada D ni lah. D is 1 over N. Dia akan selalu salah N tu sebab dia tak tahu nak tulis 5,000 per centimeter tu macam mana. So ini akan dapat D sama dengan 1 over 5,000 darab 10 kuasa 2 lah. Okay. Iaitu 2 darab 10 kuasa negatif 6. Okay. So masukkanlah 2 darab 10 kuasa negatif 6 sin theta is equals to 2 lambda kita 633 darab 10 kuasa negatif 9. Okay. So ni kamu ketikkan kalkulator. Ini akan dapat bahagi dengan 2 exponential 6. So sin theta is equals to 0.633. So theta sama dengan 39.27 degree. Okay, lepas tu kan Miss nak discuss satu je lagi soalan, boleh tak? Just one more question on single slit tadi tu. Okay, ni dah habis salin ke? Habis, sudah habis. Sudah Okay. habis. Okay, thank you. Right, so Miss nak discuss satu lagi soalan, boleh Rasa macam tak lengkap lah kalau tak Boleh, discuss Miss. soalan ni. Okay. So this one yang untuk single slit tu sebab selalu dia suka sangat tanya pasal benda ni. So this one, last one sorry take your time. Okay. So tadi kan kita dah guna formula with kita dah guna untuk single slit tu kita dah guna this formula. Yang ni kan sebenarnya I'm not sure if it's in the syllabus or not. Tapi kamu hafal lebih kurang je formula dia dengan d sin theta and lambda. Cuma yang ni ada n plus half and n lambda. Okay. I'm sorry because I don't know KPM dia nak tanya ke tak. Tapi kamu hafal je lah Tapi yang ni confirm tanya. Okay, 2 lambda d over a. Let's try to do soalan pasal bendalan ni. Okay, macam tak lengkap kalau tak buat. Okay, let's try to do the question. Okay, don't worry. I'll put all these question dalam Google Classroom. Okay, let's read the question Okay, so when a 500 nanometer light is illuminated into a single slit, so a diffraction maximum of width, ni maksudnya width of center bright lah, kelebaran yang tengah-tengah tu. Maximum maksudnya bright A diffraction maximum, so kita denote as W of 10 cm iaitu 0.1 meter is formed on the screen 2.5 meter away from the slit. So dikasih D kita 2.4 meter. Okay. Okay. So dia cakap calculate the width of the diffraction maximum. So maksudnya dia nak width baru apabila kita guna wavelength sebanyak 500 pula. Apabila
if the 500 nanometer light is replaced by a 650 nanometer light, okay? So dia cakap tadi kita guna 500, kita dapat kelebaran sebanyak ini. Sekarang ni kalau kita guna wavelength sebanyak 650, berapakah kelebaran center bright kita, okay? So disebabkan dia guna single slit yang sama, jadi mesti yang slit dia tu size slit yang sama. So I think we can calculate that. Kan? Sebab kita nak kira width ni, kita kena guna formula. W equals to 2 lambda D over A. So we already have 2 lambda ada sudah. 650 darab 10 kuasa negatif 9. D pun ada. Okay, 2.4. Tapi A tak tahu. So I think we could find it from here. 2 lambda D over A. So this one you will get your A to be 2.4 darab 10 kuasa negatif 5 meter. So I think we could use the same A because it's using the same setup. Jadi single slit punya size tu mesti sama. So this one you get 0.13 meter, okay? So tu yang tu. Ini pun 8 markah, banyak gila. Padahal jalan kerja dia macam tu je. Ni soalan PSPM Kita salin tu. Okay, kita akan cuba jawab soalan konsep one last time. Okay. What will happen to the reflection maximum wave if the screen is moved closer to the slit? Explain your answer. Okay. Okay, Miss teruskan Dah habis salin, bagi tahu boleh. Habis. Okay, thank you. Right, so number 2 pula Okay, so what will happen to the diffraction maximum ataupun kelebaran sentral kita tu? Okay, kamu tahu kan Miss cakap pasal kelebaran sentral. Anda dah tahu bebel yang ni kat single slit kan kita akan produce central bright sangat besar compared to the rest of the fringes. Okay, so what will happen to the kelebaran center bright diffraction maximum if the screen is moved closer to the slit? Okay, so maksudnya D kita tu berkuranglah makin kecil. Okay, and then kita tahu formula untuk width tu adalah W equals to 2 lambda D over A. Jadi bila D kita decrease, width kita akan decrease. So width diffraction maximum tu width tu akan decrease juga. So that is the answer. So bila cakap explain your answer, this is your answer lah. You provide the equation, you bagi tahu benda lah ni. Okay, tu dah dapat dah 8 markah. So which is a lot lah. Okay. So dia akan jadi tricky if you don't remember the formula. If you don't remember the formula, then you cannot get the 8 marks lah. Okay. Right, itu saja untuk hari ini. Thank you so much. So kita akan study chapter 9, 10 dengan 11 lagi. Okay, which is sikit je. Okay. Thank you. You may leave. Okay. Thank you. Thank you, Miss.